Dipersilakan pembahas yang terakhir, Yang Berhormat Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi. Saya mulakan dengan mengucapkan terima kasih kepada kerajaan untuk butiran 062400 bantuan awal persekolahan yang ditambah dari 300 juta 2022 kepada 450 juta 2023 yang meringankan beban ibu bapa murid-murid. Pertamanya saya Tuan Pengerusi ingin menyentuh butiran 060200 emolumen kakitangan kontrak. Dalam butiran ini saya dapati terdapat pengurangan daripada 863,000 2022 kepada 160,800 2023. Saya mohon penjelasan daripada pihak kementerian berkenaan hal ini. Apakah ini disebabkan kontrak pekerja-pekerja ini tidak lagi disambung? Jumlah yang agak besar, penurunannya lebih kurang 700,000. Dalam kesempatan ini juga saya ingin bertanya kepada KPM berapa ramai pekerja berstatus kontrak ini telah diserap menjadi tetap. Ini kerana ada kenalan-kenalan saya yang sudah bertahun-tahun lah menabur khidmat bakti di beberapa jabatan kerajaan lain yang masih lagi berstatus yang dulunya pekerja sambilan harian dan kini telah berubah kepada MyStep. Apakah juga ada terdapat perbincangan bersama pihak Jabatan Perkhidmatan Awam berkenaan hal ini, dan mungkin inilah peluang untuk KPM mewujudkan jawatan pembantu pengurusan guru agaknya untuk membantu mengurangkan beban tugas guru. Seterusnya, butiran 062100 program sekolah amanah, jumlah anggaran peruntukannya adalah sama banyak seperti tahun 2022, iaitu sebanyak 12 juta. Sekolah amanah ini adalah sekolah awam yang diurus secara bersama antara pihak swasta dengan pemimpin sekolah kerajaan di bawah kawal sila KPM. Menurut bacaan saya, sekolah amanah ini diberi kebebasan autonomi dalam membuat keputusan yang mana hasilnya akan meningkatkan lagi prestasi pelajar. Jadi Tuan Pengerusi, saya ingin bertanya kepada pihak KPM setakat mana kejayaan program ini dan apakah kriteria yang membolehkan sesebuah sekolah itu dipilih untuk menyertai program ini. Seterusnya, saya ingin sentuh butiran 062300 Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Saya lihat ada pengurangan daripada 45 juta 2022 kepada 35.8 juta 2023. Pelan pembangunan pendidikan ini telah dilancar pada tahun 2013 hingga 2025. Jadi saya berpandangan bahawa objektifnya sudah banyak yang tercapai. Jadi disebabkan hal ini peruntukannya dikurangkan oleh pihak kerajaan agaknya lah. Namun begitu, saya mohon juga pihak kementerian mengekalkan setakat mana keberhasilan inisiatif ini bagi tahun 2022 dan apakah kekangan-kekangan dalam mencapai objektifnya. Seterusnya, butiran 00300 pendidikan dan latihan vokasional, saya lihat ada peningkatan yang agak tinggi bagi butiran ini, iaitu daripada 140 juta pada tahun 2022 kepada 212 juta pada 2023. Peningkatan tinggi ini, saya sokong hal ini. Peningkatan ini membuktikan bahawa isu TVET dipandang serius oleh pihak kerajaan dan saya harap dengan peningkatan bajet ini, lebih ramai graduan TVET yang dapat dilahirkan dan dapat memenuhi permintaan industri hari ini. Seterusnya, butiran 04600 dan 040100 sistem perkomputian sekolah dan institusi pendidikan tinggi. Dan butiran ini menyaksikan peningkatan kepada 274 juta pada tahun 2023 daripada 5 juta. Minta jalan sikit Tenggara. Tahun 20 silakan. Okay, terima kasih Tenggara. Yang Ketua, setujukah dengan saya dicadangkan? Tenggara, saya minta supaya kita cadangkan IPG diperkerasakan semula. Apa yang kita dapat maklumat, guru-guru yang keluar daripada IPG adalah lebih kompeten dan terlatih, walaupun mereka semua jadi guru ini adalah pemegang ijazah yang pertama. Terima kasih Bendang. Saya rasa benda-benda yang baik ini tak adalah kualiti tak berkualiti, semuanya bagus saya rasa, tapi mana-mana yang baik untuk rakyat itu bolehlah diputuskan, bolehlah masuk dalam ucapan ini. Seterusnya, butiran 04600 ni dia daripada 274 pada 2023 ini 5,2022. Saya berharap dengan peningkatan bajet ini dapat mengurangkan beban tugas guru dan masalah berat dalam kalangan pelajar lah. Namun begitu, dalam menongkak arus globalisasi ini masih lagi ada sekolah-sekolah di kawasan pedalaman yang agak ketinggalan dari segi teknologi. Bagaimana pihak kementerian akan menangani hal ini sekiranya sistem perkomputeran ini akan dilaksanakan sepenuhnya kelak. Dalam kesempatan ini juga saya mohonlah supaya sistem-sistem yang akan dan sudah disediakan diselenggara dengan baik dan bukannya hanya cukup syarat saja. Ini kerana banyak sistem yang perlu diakses
oleh guru-guru seperti IDME dan lain-lain yang dianggap tidak memudahkan, sebaliknya menyukarkan urusan guru jugalah. Dan sedikit tadi tambahan untuk isu butiran 030200 dan 03503 pendidikan rendah ni ada pertambahan penduduk. Ini sikitlah tentang Tenggara. Ada pertambahan penduduk yang ketara di Taman Anggerik Fasa 1, Musi, Fasa 2 dan Taman Mawar lah di tempat saya. Jadi perlu disegerakan pewujudan sekolah kebangsaan Taman Anggerik sebab sekolah-sekolah sekitar dah jadi padat dah sebab pertambahan penduduk ni, dan yang terdekat adalah sekolah kebangsaan Federal Sungai Sibul. Jadi kalau tidak pun disegerakan pembinaan sekolah, mungkin boleh disegerakan pembinaan, dipertimbangkanlah blok baru di sekolah kebangsaan Sungai Sibul untuk menampung keperluan ini. Dan akhirnya satu ialah saya menyokonglah apa yang disebut oleh YB Kelang setakat yang saya catatkan, dan juga Yang Berhormat Batang Lupa bahawa wajar untuk dikembalikan PTTK dan UPSR, kerana bukan saja untuk orang kata tu menjadi batu pengukur kepada anak-anak murid kita ni, pada anak-anak kita, tetapi juga menjadi batu ukur kepada guru-guru supaya lebih bermotivasi untuk mencapai apa yang hendak dicapaikan. Berbanding sekarang ni lah agak singgang sikit sebab jadi kabur. Jadi bila ada balik PTTK UPSR ni, anak-anak kita dan gurunya sendiri juga boleh diukur untuk pencapaian. Saya kira itu sajalah yang saya sampaikan. Yang Berhormat Pengerusi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.